صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat mencelikkan mata kita di awal pagi, kita dapat menghirup udara atas dunia ini, kita dapat nikmati kehidupan yang hari-hari yang seterusnya. Ini menandakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan peluang yang Allah masih berikan untuk kita mempertingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita nanti akan kembali kepadanya untuk dipertanggungjawabkan atas segala amal, segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dunia ini kita punya tanggungjawab yang besar untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dia menarifkan maksud khalifah itu ialah hirasatuddin wa siyasatu dunya bih, iaitulah kita ni atas dunia ini kita bertanggungjawab untuk menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menguruskan kehidupan kita ini berdasar kepada syariat dan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala amal kita, segala perbuatan kita yang kita lakukan atas dunia ini menurut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah semuanya itu dikira amal ibadah dan berpahala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkara pertama yang mesti kita ketahui adalah mengimani kewujudan malaikat, khususnya malaikat pencatat amalan, yang mana ia merupakan kewajipan untuk setiap Muslim. Beriman kepada malaikat ini di antara rukun iman yang wajib kita percaya dengan yakin, keyakinan yang jazam bahawa ada satu makhluk, ada sejenis makhluk yang namanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tugasan. Secara ijmali jumlah malaikat tu banyak. Tapi tafsilinya ini wajib untuk kita mengimani ada 10 malaikat
yang dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran yang mempunyai tugas-tugas yang ditetapkan. Penolakan kita kepada mengimani malaikat ini boleh menjadikan hak manusia itu menjadi kufur. Walaupun mungkin dia tak percaya satu daripada 10. Kan? Dia beriman dengan malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail. Tapi dia tak beriman dengan malaikat Munkar dan Nakir. Tak percayalah dia kata, dekat kubur ni ada 2 malaikat. Macam mana pula kat kubur yang ukurannya sekadar berapa ukuran tu, boleh pula tambah 2 malaikat duduk dalam tu. Dahlah seorang muat-muat cukup badan. Macam mana pula ada 2 malaikat duduk dalam kubur tu. Saya tak percaya. Kan? Tak mengimani salah satu pun daripada jumlah malaikat itu boleh jatuh kufur. Dan pada pagi ini kita akan membicarakan tentang salah satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan satu tugas, iaitulah mencatat amalan manusia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah bagi tahu kepada kita semua tuan-tuan, ada 2 malaikat yang kerjanya mencatat segala amal dan perbuatan manusia. Dia berada di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita. Yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tersilap dalam tugasnya. Sentiasa dia mencatat. Dan sekarang ni pun dia sedang mencatat. Sekarang ini dia sedang mencatat. Nanti kita akan kongsikan apa yang dicatat oleh malaikat ni. Dan nanti catatannya itu akan menjadi saksi ataupun bukti nanti di hadapan Allah Ta'ala, yang mana apa yang kita lakukan pada hari-hari yang yang didakwa, berserta dengan bukti di antara banyak-banyak bukti yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya daripada Mujahid bin Jabar, seorang pakar tafsir dalam kalangan tabi'in. Katanya, bersama setiap manusia ada 2 malaikat. Satu malaikat di kanannya dan satu malaikat di kirinya. Adapun malaikat yang berada di sebelah kanannya, maka dia mencatat kebaikan. Sementara malaikat yang berada di sebelah kirinya, dia mencatat keburukan ataupun kejahatan. Jadi malaikat raqib di sebelah kanan, kerjanya mencatat segala perbuatan baik orang yang dijaga, manusia. Buat baik je, dia catat pahala. Buat baik je, dia catat pahala. Yang atid pula, tuan-tuan, dia mencatatkan perbuatan jahat manusia. Dia mencatat. Kedua-dua malaikat ini sangat tekun melakukan kerjanya dan mencatat sekecil-kecil mana pun ucapan dan perbuatan manusia sepanjang hari. Sekecil mana pun perbuatan, maka dia catat. Dalam hadis yang sebelum ni, lintasan hati pun dia catat, sama ada pahala ataupun dosa. Yang mana Sufyan Uyainah menyatakan bahawa Allah memberikan tanda kepada malaikat untuk tahu sama ada kita ni
berniat baik ataupun jahat. Apabila seorang hamba itu ada berniat melakukan kebaikan, akan keluar daripadanya bau harum. Malaikat suka, seronok. Dan sekiranya seorang hamba itu berniat jahat, maka akan keluar daripada manusia itu bau busuk. Ada setengah hadis menyatakan, apabila seorang itu berniat jahat, maka malaikat akan menjauhkan jaraknya dengan hamba Allah tersebut kerana busuknya bau. Niat jahat tu ada bau busuk. Bujurlah tuan-tuan, malaikat Allah berikan kelebihan bau tu hanya pada malaikat, tidak pada manusia. Bayangkan, saya sebut dulu apa kan. Bayangkan kalau dosa-dosa kita tu ada bau busuk tuan-tuan, dapat dicium oleh semua manusia. Ada berani tuan-tuan datang surau? Selagi bau busuk tu masih ada, selagi itulah kita duduk rumah je. Duduk rumah buat apa? Bersihkan diri, taubat, nasuhah apa semua kan. Sebab bau busuk. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kita ni orang manusia biasa, bukannya Nabi Rasul. Sentiasa ada dosa yang kita buat. Dosa mata, dosa telinga. Niat jahat dan sebagainya. Mulut tak jaga. Mata, telinga tak jaga. Itu semua mendatangkan dosa. Yang mana dosa ini, malaikat bau. Ada bau pada malaikat. Mereka dapat bau dosa tersebut. Pada waktu petang mereka akan menutup catatan amalan hari itu lalu naik ke langit untuk melaporkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Tugas mencatat diserahkan kepada kedua-dua malaikat lain yang bertugas pada malam hari hingga pagi. Apabila berakhir masa tugas, malaikat yang baru akan datang menggantikan tugas malaikat sebelumnya dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan. Malaikat ni ada shift. Shift siang, shift malam. Bukan pekerja kilang, dia ada shift. Malaikat pun ada shift. Sesi pertukaran shift tugasan ini berlaku antara subuh, solat subuh dan solat asar. Seperti mana sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'rujul ladhina batu fikum wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Saling bergantian kepada kamu para malaikat pada malam hari dan para malaikat pada waktu siang. Mereka bertemu pada saat solat subuh dan solat asar. Kemudian malaikat yang telah tinggal bersama kamu naik ke langit dan ditanya oleh Tuhannya, padahal dia lebih mengetahui apa yang sedang hamba-Ku lakukan sewaktu kamu tinggalkan dia. Mereka menjawab, ketika kami tinggalkan, mereka sedang solat, dan ketika kami datang, mereka juga sedang solat. Tuan-tuan yang dirahmati, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Malaikat saling bergantian tugas pada waktu subuh dan asar. Dan malaikat yang bertugas pada waktu siang, daripada start subuh sampailah waktu asar, dia akan bertukar tugas dengan malaikat seterusnya. Malaikat ni dia akan kembali bertemu dengan Allah Ta'ala dan akan memberikan laporan. Memberikan laporan. Apa laporan yang diberikan? Allah tanya. Walaupun Allah Maha mengetahui, tapi Allah tanya. Kaifa taraktum ibadi? Apa khabar hamba-Ku ketika kamu tinggalkan dia?
apa yang hamba-Ku sedang buat. Si Fulan bin si Fulan ni masa kamu tinggalkan dia, apa yang sedang dia buat? Malaikat ni tuan-tuan, dia ialah satu makhluk yang taat dan jujur. Dia tak ada kona-kona macam orang, macam manusia yang nak cover-cover kan. Manusia ni kan dia suka cover kawan dia. Bos tanya, "Mat, mana si Ali ni? Tak nampak pun kat pejabat." "Bos, dia ada dekat tandas." Sebenarnya dia tengah ngeteh ke apa tak tahulah kan. Ada kat tandas, "Bos, tadi bos saya nampak dia pergi tandas." Cover kawan dia. Malaikat tak tuan-tuan. Malaikat dia tak cover-cover, dia tak kona-kona, dia lurus, dia jawab. Masa kamu tinggalkan si Fulan bin si Fulan ni, apa yang sedang dia buat? Ya Allah, ketika aku tinggalkan si Fulan bin si Fulan ini, aku jaga, dia sedang solat. Solat asar. Dan masa aku datang sebelumnya, waktu subuh sebelumnya itu pun, dia sedang solat. Solat subuh. Itu laporan malaikat kepada Allah Ta'ala. Hari ini, malaikat yang bertugas siang ni, yang pencatat amal siang ni, pagi tadi, dia ganti tugas malam. Kan? Nanti waktu asar, dia akan beri laporan yang baik pada tuan-tuan. Pagi tadi, si Fulan bin si Fulan ni solat subuh. Ni asar ni tuan-tuan, nanti dia pun balik temu Allah Ta'ala. Pastikan asar ni tuan-tuan, waktu asar kita sedang solat. Ketika malaikat bergantian tugas. Agak-agaknya kalau manusia tu, si Fulan tu, sebaliknya, apa laporan malaikat? Ya Allah, si Fulan bin si Fulan ni masa aku tinggalkan dia waktu asar, dia tak sembahyang asar. Dia tengah lepak kat warung mamak, kedai kopi. Dia tengah ngobrol-ngobrol dekat cyber cafe. Dia tengah merendak dengan makwu dia. Macam-macam. Malaikat jujur. Dan waktu subuh pun masa aku datang kepada si Fulan bin si Fulan ni, dia tengah tidur. Tak sembahyang subuh lagi. Contoh. Lah kan? Allah A'lam. Jadi tuan-tuan, sebagai satu muhasabah diri kita, pastikan kita jaga solat. Pastikan kita jaga waktu solat. Semua waktu kita jaga. Khususnya waktu subuh dan waktu asar. Kerana dua waktu inilah yang malaikat akan berikan laporan di hadapan Allah Ta'ala. Jaga solat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur dan tidak layak baginya tidur. Dia selalu mengangkat dan menurunkan timbangan untuk menyukat rezeki manusia. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Jadi Allah menerima segala laporan malaikat Raqib dan Atid tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya siang dan malam. Oleh sebab itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan bersama manusia dua malaikat pencatat pada waktu malam dan dua malaikat pencatat pada waktu siang. Mereka mencatat dan menyimpan setiap amal perbuatannya. Riwayat At-Tabari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya, pelbagai hadis daripada Nabi SAW menceritakan bahawa para malaikat pencatat amalan ini sangat cinta dan sayang kepada manusia. Malaikat Raqib Atid ni tuan-tuan, dia cinta, dia sayang pada kita. Dia sayang, dia cinta.
Mereka suka jika lihat manusia melakukan ketaatan, sehingga mereka akan mencatatnya menjadi 10 kebaikan atau lebih. Malaikat rakib ni tuan-tuan, bila orang yang dia jaga melakukan amal soleh, amal kebaikan, dia seronok, dia suka, dia catat pahala tu. Kalau amalnya tu 10 pahala, dia catat 10 pahala. Kalau pahalanya 27, dia catat 27. Kalau si fulan ni bersedekah, pahalanya 700 kali ganda, dia tulis. Dia tak ada keluh kesah. Mamat ni banyak sangat lah buat baik, penat aku tulis. Tak ada. Tulis. Malah ada amalan-amalan yang pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Malaikat rakib semakin seronok dia tulis. Di antara amalan, saya dah sebut belum? Tapi saya ulang balik lah. Ada amalan yang pahalanya 1, ada amalan yang pahalanya 10. Bila kita baca Quran, 1 huruf pahalanya 10. 1 huruf pahalanya 10. Kalau 1 muka, malaikat rakib tulis, catat, dia seronok, dia suka. Makin banyak amal soleh yang dilakukan oleh si fulan, dia seronok aku jaga hamba Allah ni. Banyak amal dia, Allah bestnya seronok. Ada amalan yang kalau kita lakukan, pahalanya tidak terbatas. Unlimited. Kalau dalam bahasa orang putih ni. Data internet ada yang 30 GB, ada yang berapa kan. Tapi ada yang data unlimited. Tak terbatas. Tu orang tu siang malam 24 jam internet. Tapi ada pahala yang tak terbatas. Unlimited. Dan malaikat rakib terus catat. Antaranya pahala orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ini dapat pahala tidak terkira banyaknya. Tanpa batas. Sabar dengan ujian kesihatan, sakit, sabar dengan kemiskinan, sabar dengan fi'il manusia. Sabar dan sabar, maka nikmat pahala sabar ini besar. Dan keduanya orang yang berpuasa. Orang yang puasa ni pahalanya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi pahalanya unlimited, tidak terbatas. Ada satu amalan tuan-tuan, rasanya saya dah kongsi juga kan. Nak menggambarkan seronoknya, sukanya malaikat rakib dengan manusia yang suka beramal soleh ni. Seperti mana hadis Nabi SAW an Rifa'ah ibni Rafi' az-Zuraqi qala kunna yawman nusalli wara'an Nabi SAW walamma rafa'a ra'sahu minal raq'atin qala sami'allahu liman hamidah qala rajul wara'ahu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi walamma ansarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalun. Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi berkata, kami pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat bangun dari rukuk, dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai solat, Rasulullah bertanya siapa yang mengucapkan kalimah itu. Sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku melihat 30 malaikat berlumba-lumba untuk siapa yang pertama mencatat pahalanya. Itu satu hadis. Berlumba-lumba tuan-tuan. Sebab itu amalkan. Imam sebut Sami Allahu liman hamidah.
Baca biasa Rabbana walakal hamd. Tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baca dalam hati pun tak apa. Dia baca tu laju je kan. Dia tak lambat pun. Kan? Dia sepintas lalu je kita baca kalau kita hafal lah. Pahalanya besar. Malaikat berlumba-lumba. Dia seronok. Malaikat rakib seronok tulis pahala untuk orang yang beramal tersebut. Bahkan tuan-tuan yang sekarang ni tuan-tuan pun malaikat rakib ni sedang seronok mencatat pahala untuk tuan-tuan. Tuan-tuan perasan ke tak perasan? Tak perasan lah. Tak nampak. Okay. Perasannya berdasar kepada hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallatul ladzi shalla fihi ma lam yahdithu taqul Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan berselawat, yakni mendoakan kepada seorang dari kalian, salah seorang dari kalian selama dia masih di tempat solat dan selama belum berhadas. Malaikat mengucapkan, Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Malaikat rakib ni tuan-tuan, dia seronok tengok sipulan bin sipulan. Daripada berwuduk, dia berwuduk, kemudian dia duduk, dia berwuduk, kemudian dia duduk di tempat solat. Sinilah tuan-tuan, lepas solat tadi tuan-tuan duduk di sini. Maka selama mana tuan-tuan tidak bangun untuk pulang ke rumah ataupun dalam keadaan batal wuduk, selama itulah malaikat doakan, tolong doakan bagi pihak manusia. Ya Allah, Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah si fulan bin si fulan ni. Ya Allah, rahmatilah dia. Itulah doa dia, berulang-ulang doa dia untuk tuan-tuan. Jadi malaikat sedang mendoakan tuan-tuan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir al-Juhani, sabda Nabi SAW, Iza tatahhara ar-rajul thumma marra ilal masjid wa yar'a as-salah katabalahu katibuh atau katabahu bikulli khutwatin yahtuha ilal masjid 10 hasanatin wal qa'idu fi yar'ali salati kal qanit wa yuktabu minal musallina min haitsu yakhruju min baiti hatta yarji'a ilaih. Maksudnya, jika seseorang bersuci, berwuduk, lalu dia berjalan ke masjid untuk menunggu waktu solat, maka malaikat mencatat baginya 10 pahala untuk setiap langkahnya. Malaikat rakib ni seronok. Allah, haji ni dia pergi berwuduk dekat rumah, kemudian dia berjalan ke masjid. Maka setiap langkahnya berjalan, malaikat catatkan pahalanya 10 pahala setiap langkah. Haji datang berapa langkah ke surau? Dia kira. Sebab tu kita tengok kan orang Pakistan, orang Muslim Nepal, Bangladesh, kalau pergi masjid kan jalan kaki. Tempatnya bukan dekat-dekat, kilangnya jauh-jauh tu jalan kaki. Sebab dia dah biasa, negara dia benda ni biasa. Kita yang tak biasa tengok. Tapi dia biasa lagi jauh. Tapi kat sini kira dekat tu. Sebab apa? Saya pernah tanya dengan seorang Pakistan kan. Sebab apa jalan kaki saya ajak naik? Kata, tak apa. Jalan kaki. Itu hari Jumaat. Kan? Saya tanya kenapa suka jalan kaki? Kata. Dia baca hadis ni orang Pakistan. Yang main-main dia tu, dia ulama tu yang datang bekerja sini tu kan.
walaupun kerja mesin rumput. Dia keluar hadis ni, setiap langkah 10 pahala. Dia menghayati hadis tu, dia suka berjalan kaki. Jadi tuan-tuan berjalan, saya tak jalan kaki Ustaz, saya naik motor ni. Tak salah naik motor ke naik kereta ke, saya pun naik kereta juga. Setiap pusingan roda tu lah kira langkah kaki lah tu. Setiap langkah kaki kita, setiap pusingan roda kenderaan yang kita gunakan untuk pergi masjid dan surau untuk solat berjemaah, satu dikira 10 pahala. Malaikat catat. Sampai situ je ke? Tak, tuan-tuan. Wal qa'idu fihi yar'ali salati kal qadid. Orang-orang yang duduk menunggu waktu solat dicatat sedang melakukan solat. Tuan-tuan duduk sedang duduk ni, tuan-tuan niatlah nak tunggu waktu zuhur. Berapa lama lagi kan? Dikira pahala sedang solat. Kita duduk lepas maghrib, kita stay tak balik. Stay sampai waktu isyak. Sementara menunggu waktu isyak, kita duduk majlis ilmu ataupun duduk di surau saja. Duduknya tuan-tuan dan puan di masjid dikira pahala sedang solat. Malaikat rakib tulis. Kan untung tu tuan-tuan. Sampai bila ditulis tu? Wa yuktabu minal musallina min haitsu yakhruju min baiti hatta yarji'a ilaih. Dicatat, dia terus mencatat sedang melakukan solat sejak keluar daripada rumah sampailah dia kembali ke rumah. Tuan-tuan, ini pahala yang Allah janjikan pada orang yang datang masjid. Tak dapat ni pergi Lotus tak dapat. Pergi Giant tak dapat. Pergi Pasar Malam. Ni pergi masjid, pergi surau. Datang untuk solat berjemaah, duduknya pun berpahala. Sampai balik rumah, pahala tu tercatat. Pahala 10, 27. Hatta dalam hadis yang lain, malaikat mengiringi orang yang balik daripada masjid sampai ke rumah. Escort tuan-tuan. Kat dunia ni orang yang kena escort hanya PM dan MB saja tuan-tuan. Dapat escort. Sultan. Kan? Tapi orang yang solat, yang datang ke masjid, balik ke rumah, di escort oleh malaikat sampai depan pintu. Dan dia raikan, dia silakan kita masuk rumah. Malaikat. Cuma kita tak nampak tuan-tuan. Kalau nampak, tak tahu macam mana. Malaikat meraikan masuk rumah. Silakan masuk rumah. Lepas balik daripada masjid. Itulah penghormatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Dan malaikat suka, seronok apabila manusia melakukan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Muncullah pahala-pahala ni kita tak nampak tuan-tuan. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya pahala ni kita tak nampak. Hadis Nabi ada sebutkan, seorang yang bersedekah sebiji buah kurma ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah akan sambut sedekah hambanya dengan penuh kemegahan. Lalu Allah pelihara simpan pahala hambanya itu seumpama melihara seekor anak kuda yang baru lahir. Dan pahala itu dia akan membesar nanti di akhirat. Allah akan pulangkan pahala hambanya itu sebesar gunung. Sedekah sebiji kurma, pahalanya sebesar gunung. Bayangkan kalau pahala sebesar gunung itu Allah bagi sekarang kat dunia. Agak-agak tuan-tuan nak simpan kat mana pahala tu? Kat gudang mana kita nak simpan? Dunia ni sempit. Dhiqi dunya ila wasi'atil akhirah. Dunia ni sempit. Akhirat tu luas. Kalau kat dunia ni Allah dah bagi pahala sekarang dengan pahala sebesar gunung, itu baru sedekah. Sebiji kurma, orang Korea surau Haji Maksum mana ada main sebiji kurma derma sedekah, paling-paling kurang RM100. Tengok surau cantik kan. Pahalanya lagi besar.
Ha? Tapi tuan-tuan, begitulah besarnya pahala. Tuan-tuan duduk kat sini, pahala sedang bertimbun-timbun. Cuma tak nampak. Nampaknya, mati ke akhirat. Nampak bergunung ganang pahala orang-orang yang beriman. Tuan-tuan bayangkan para wali, para ulama yang terdahulu, para sahabat Nabi, yang mereka ni ilmunya sampai sekarang kita amalkan, kita sampai sampaikan, tak terbayang pahala mereka berapa banyak, tuan-tuan. Lepas tu kita tengok, bila tengok pahala ni, menyesal kita. Masa hidup dulu kurangnya amal kita. Merayu, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh kau tangguhkan, hidupkan aku balik ya Allah, walaupun sekejap aku nak bersedekah dan nak beramal soleh. Walaupun hanya sekadar menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarak, ataupun menyebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ataupun sekadar menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Walaupun hanya menyebut kalimah itu pun pahalanya ganjaran sudah besar, tapi masih hidup dia lalai. Dia tak nak berselawat, tak nak berzikir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Begitu juga malaikat atid. Sayangnya malaikat atid ni kepada manusia ni, tuan-tuan, apabila seorang manusia itu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, malaikat ini hanya mencatatkan untuknya satu dosa sahaja. Beratnya malaikat atid kepada untuk dia mencatat ni, bila si fulan ni buat dosa, maka dia tuliskan satu dosa sahaja. Satu dosa, satu keburukan, satu dosa. Malah dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah diceritakan bahawa setiap kali seorang hamba berniat melakukan kejahatan, malaikat melaporkan terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, si fulan ini hendak melakukan maksiat. Allah SWT lalu menurunkan perintah, awasilah dia. Jika dia melakukannya juga, maka tulislah satu dosa. Namun jika dia meninggalkannya, maka tulislah satu pahala lantaran dia meninggalkannya kerana aku. Sampai begitu sekali, malaikat berat nak tuliskan dosa atas manusia. Dia tanya dulu, ya Allah, si fulan ni ada niat buat jahat. Nak tulis ke tak nak tulis? Allah kata, jaga, jangan, awasi dulu. Kalau dia buat juga, tulislah satu dosa. Kalau dia batalkan niat jahatnya, tuliskan pahala kerana dia tinggalkan maksiat itu kerana Allah Ta'ala. Dah satu dosa dia buat, dia minta ampun, taubat nasuha, padam. Tuan-tuan, sampai begitu sekali kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia, supaya kita ni jauh daripada api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bahkan amalan yang dilakukan oleh manusia, yang biasa dia lakukan ketika sihat dan musafir, dan pada waktu ketika dia sakit dan ketika dia sihat dan tidak musafir, lalu dia sakit ataupun musafir, maka dia tetap dapat pahala amalan yang biasa dia lakukan. Seperti mana sabda Nabi SAW daripada Abu Musa, Nabi bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba itu sakit atau musafir, dituliskan untuknya pahala ibadah yang biasa dilakukan ketika sehat dan tidak musafir. Tuan-tuan masa sehat, apa yang tuan-tuan buat? Apa amalan yang tuan-tuan buat ketika sehat? Sebab apa? Kalau ditakdirkan kita diuji dengan sakit, kita tak boleh buat amalan yang rutin kita buat, tetap Allah berikan pahala ibadah tersebut. Masa sehat, kita istiqamah datang masjid, datang surau berjemaah, tak pernah tinggal. Tiba-tiba Allah uji dengan sakit,
terbaring kat rumah. Tak boleh nak berjalan. Demam, gout, apa lagi? Sakit, pening dan sebagainya. Walaupun dia tak dapat bersolat berjemaah seperti biasa ketika dia sihat, sebab dia sakit, pahalanya terus berjalan. Biasanya dia akan solat berjemaah. Waktu-waktu solat 5 waktu, tiba-tiba dia kena pergi musafir hari ni. Balik rumah nak pergi mengundi semalam kan. Contoh, tak boleh nak solat jemaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Selalu kalau dia tak musafir, dia akan solat berjemaah. Walaupun dia tak boleh nak berjemaah sebab dia musafir, dia tetap dapat pahala solat berjemaah. Sebab itu, waktu-waktu kita sehat ni tuan-tuan, kita kena istiqamah dengan ketaatan. Istiqamah dengan amal. Sebab apa? Sebab kalau ditakdirkan kita sakit, pahalanya masih berjalan. Masa mata kita cerah boleh melihat ni, rajin-rajinlah baca Quran. Setiap hari pastikan baca Quran. Takut-takut nanti Allah uji dengan sakit mata, tak boleh nampak, tak boleh baca Quran, pahalanya tetap berjalan. Kalau tak dibiasakan dengan amal-amal soleh ketika kita sehat, bila datangnya sakit, tak ada pahala pun masa kita sakit. Rugi tuan-tuan. Rugi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutupnya saya nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menyebutkan tentang satu amalan. Yang mana amalan ni pun biasa kita buat tuan-tuan. Kadang-kadang oleh kerana dah biasa sangat kita buat, kita pun tak perasan. Yang sebenarnya pahalanya besar. Lepas ni tuan-tuan, amalan ni tuan-tuan lakukan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan, istiqamah. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfirul mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Barang siapa yang memintakan maghfirah, yakni keampunan untuk mukminin dan kaum mukminat, nescaya Allah catat baginya satu pahala untuk setiap mukmin dan mukminat yang didoakannya. Biasa kita dalam lepas solat ke ataupun kita berdoa, mesti tak akan miss satu ayat doa. Kita sebut, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahim. Betul tak tuan-tuan? Selalu kita doa tu kan. Kalau imam baca pun mesti imam baca, kita aminkan. Nabi sebut barang siapa yang memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, nescaya Allah akan berikan satu pahala atas setiap mukmin dan mukminah yang didoakan. Tuan-tuan, orang Islam sekarang jumlahnya berapa atas dunia ni? Jumlah umat Islam di dunia. Boleh buka Google lah, Google. Mesti je keluar. Lebih kurang 2-3 bilion lah. Kan? 1/3 lah kot, 1/3. Itu boleh confirm balik lah. 2 bilion lah tuan-tuan contoh kan. Bila kita doakan keampunan untuk 2 bilion umat Islam atas dunia ni, maka setiap orang Allah berikan satu pahala yang kita doakan. Bayangkan jumlah pahalanya tuan-tuan. Itu yang masih hidup. Wal amwat, yang dah meninggal dunia, agak-agak berapa jumlahnya daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang? Tak terkira lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Maknanya pahalanya besar tuan-tuan. Bila kita doakan dengan doa keampunan untuk umat Islam yang hidup dan yang meninggal dunia,
maka Allah akan mencurah-curahkan pahala tak terkira banyak. Macam hujan tuan-tuan pahala ni. Dan malaikat rakib akan seronok menuliskan, mencatatkan, merekodkan pahala-pahala itu dalam buku rekod amalan kita. Jadi tuan-tuan lepas ni, berbanyakkan doa untuk keampunan seluruh umat Islam yang hidup dan yang meninggal dunia. Setiap masa, waktu solat, bukan waktu solat, dekat jalan raya, dekat kebun, dekat kedai, dekat manalah, kita teringat je doa tuan-tuan. Kerana pahalanya mencurah-curah. Macam hujan, macam salji, curahannya banyak. Allah berikan kepada orang yang mengamalkan doa ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diamalkan. Dan jangan lupa untuk sampaikanlah kepada sahabat-sahabat saudara mara kita yang tidak berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan pahalanya berterusan sampai bila-bila atas diri tuan-tuan dan sesiapa yang kita terima, yang mengamalkan, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, salah silap, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.